Okey. Ni yang terleh ni minta masuk balik lah. Anisha Sakinan. Tengok soalan, contoh soalan test. Okay. Two machine operated at parallel of copy. Jap. Okay. Two machine operate in parallel. Soalan lebih kurang macam tadi. Yang sebelum lepas. Rated 200 megawatts and 400 megawatts. So you ada dua machine, you ada G1 here. G1 200 megawatts. Okay, and then you ada G2 400 megawatts. So the group, okay, group 3% and 4%. From no load to full load, assuming the generator operating 50 Hz, how would a load of 600? Ni tak payahlah. Ni kalau you punya test ni macam ni ya. To make sure that you pandai layan. How would a load of 600 megawatt to be shared between both generator? What will be the system frequency at this load? Assume it's free government action. So apa yang perlu you buat? You kena sketch. You need to sketch. You ada dua generator. Satu 200, satu 400. So saya ingat pula. Sekejap nak get used benda ni. Terabur pula ni. Okay, so kita ada dua generator. Ni power megawatts from 0. CY pada 1 per unit. Ini frekuensi per unit. 200 maknanya 0 ke 200 ni 200 lah, lebih kurang. Full load 200. Groups 3%. 1 is 1.03. Okay, ni G1. Ni G2. G2 1.04, 4% kan? Magnitude ataupun capacity 400. Pada. Okay, so load 600. Load 600 maknanya load kat sini. Assume 600 megawatts. They operated at the common frequency. Okay, FC here. Soalan pertama kita nak tengok 600 ni, so G1 bagi berapa, G2 bagi berapa. Right, so apa yang perlu buat for G1? At G1 cari keturunan dia. Ini X and this power EX. Yang ini 600 tolak X. 600 minus X. Okay, and then kita boleh panggil yang ni alpha lah. Alpha. So, cari keturunan alpha bagi X sama dengan dia keturunan segitiga kecil ni sama dengan keturunan yang besar ni lah. Betul tak? So, ni ialah 1.03 tolak 1 dapat 0.03 bahagi maksimum dia 200. So, alpha equals to 0.03 bagi 200 X. One equation.
And then untuk yang ini ialah alpha kan, ni at G2 Pak CY dia ni jangan silap biasa student dia silap. Dalam buku saya ada silap sikit Ada yang dia tak datang kelas, lepas tu dia buat study sendiri, tengok buku. So tak boleh lah. Dalam buku saya tu ada silap, ada error sikit. So kalau dia jawab macam tu salah. So you kena jawab macam ni. So ini ada error kan, maknanya ini tolak dapat apa ni? Ini 0.01 betul tak? 1.04 tolak 1.03 dia 0.01. Maka value yang ini kat Y ni dia ialah alpha tambah 0.01 betul tak? Bahagi dengan 600 tolak X sama dengan ni 600 tolak X kan. Yang ini bagi yang ini mesti sama dengan yang ini 0.04 tolak bagi dengan 400. Betul. So sekarang ni ialah question number 2. So apa yang kita boleh solve, equation number 1 masuk pada equation number 2. Di bawah alpha ni gantikan. So you boleh darat silang dan sebagainya. Cuba solve. Cuba buat masing-masing. 400 alpha awak ialah 0.03x bagi 200 tambah 0.01 sama dengan yang ini 600 minus x darabkan dengan 0.04. Cuba solve kan, dapat x berapa? Sir, memang tambah 0.01 ke tolak sir? Kenapa nak tolak? Ni alpha kan? Alpha ni pendek sini. Ni budaklah ni. Okey, okey. Konsep jangan silap. Ni kalau saya tukar terbalik, maknanya GA kat sini tinggi, sini tolak lah. Faham tak? Tak perlu tengok ni contoh. Kau kena faham fundamental ni. Guna konsep kecerunan. Okay, cuba solve dapat X berapa? Berapa X? Kelas? Dapat tak? Berapa dapat X? You solve yang ni 400 darab ni cancel akan dapat 400 bagi ni 2 dapat 0 0.06x tambah 400 kali 0.01 berapa? 4 lah value dia. Yang ni 600 kali ni 4 value dia tolak 0.04x. So x ni you range balik you akan dapat x 200. X 200 lah. Betul? Sebab apa? Sebab soalan ni memang saya bagi soalan trik. Kalau kita tengok soalan ni student dia kepening. Sebab dia akan dapat 600 kan. Sebab 600 ni dah 400 tambah 200 ni dah maksimum dah. Dia akan overload sebenarnya. So dapat 200 lah. So tak ada masalah. So maknanya apa? Maknanya okay. So X200. So X200 maknanya G1 ialah 200 lah. Betul tak? So maknanya ni sekarang ni 600 ni dia fully utilized. Maknanya capacity generator 1 ni memang produce 200. Generator 2 400 lah. So G2 600 tolak 200 sama dengan 400 megawatt. Okay.
Daripada sini you dah tahu you punya alpha, you boleh cari you punya alpha kan. So alpha berapa? 0.03 darab 200 bahagi 200. Betul? Kan? So dapat 0.03. Alpha 0.03 ialah betul dah sebab dulu dia 0.03. Maka frekuensi common dia sebenarnya berada dekat titik sini. Memang dekat asalan lah. So FC ialah 1.03 tolak 0.03. 1.03 tolak 0.03. Maka dia adalah 1 per unit. Darab dengan 50 Hz, maka sistem ni beroperasi pada common frekuensi 50 Hz. 50 Hz. So dia fulfill dia punya capacity. Nampak tak soalan ni? Soalan ni siapa yang nombor ID dia kosong, dia tak pening lah. Maknanya sistem akan dapat, dia akan beroperasi pada full load pada frekuensi 50 Hz. Tapi katalah you dapat 6, you punya belakang nombor awak 9 ataupun 8. So sebenarnya dia jadi 608 kan. So sebenarnya pada waktu itu you punya generator ni beroperasi pada, dia overload lah. Sebab dia sebenarnya berada kat bawah ni. Sebab you punya load awak kat bawah ni lah. Dia terlebih. So itu bila saya buat test ni ramai yang akan confuse, dia pening. So kalau telah 600 sebab you punya ID mesti 0 sampai 9 kan. So katalah 609. So sama you boleh punya konsep, tapi you punya frekuensi awak akan dapat less daripada 50 Hz lah. Dia akan drop sebab dia overload. Okay, ada soalan? Boleh faham tak? Simple je kan? Ni contoh soalan test selepas. Okay? So kalau bukan kosong, jadi lain lah dia punya ke? Lain lah. Ni sekarang saya buat dia kosong kan. Saya buat 600 MW. Ni saja yang soalan ni trik. Sebab student dia akan confuse. Betul kan? Sebab biasa buat latihan masa tu tak sampai full. Okay, kita tengok contoh example lain yang biasa masuk exam. Dan saya sebenarnya bila discuss soalan ni, sebab soalan ni biasa keluar dan saya terangkan dalam kelas banyak kali, tapi ada juga beberapa student yang tak boleh buat. Maksud dia apa? Maksud dia ialah you tak datang kelas dan you study sendiri. So tengok soalan final dia tak selepas. Oh, saya tak ditunjuk selepas sebab ada 2 set ni. Sebab SEM ni saya malah nak buat 1 set lagi. So saya boleh ambil je soalan SEM lepas yang tak digunakan. So saya tak ditunjuk soalan SEM lepas, saya boleh tunjuk soalan SEM lepas. Kita dah ambil 2018. Kita test dulu. Sama jadi. Soalan ni biasa keluar, tapi saya nak tunjuk soalan yang biasa saya buat kerana nanti you punya play around with the, saya nak tunjuk macam mana you boleh because of figure connection tu, you boleh naik turunkan you punya group tu. Okay. Kat mana? Jangan saya tengok. Soalan ni akan masuk, biasa akan masuk mana? Ni soalan ni. Okay, kita cuba buat soalan ni.
Soalan seterusnya. Okay, two identical 60 megawatts synchronous generators operate in parallel. The governance settings for that machine such they have 4% loops and 3% loops. Calculate the load taken by each machine of total 100 megawatts. So ada dua generator sama juga. You kena sketch lah walau macam mana pun. P megawatts F per unit. 4%, 3%. So 4%, 1.04. Bawah ni 1. CX kosong. 4%. Dua-dua 60 meg. 60. Dua-dua 60 meg. Sini pun 60 meg. But this one 1.03. Okay, load 100. Kan, so 100 ni capacity 120, so maknanya within the yeah. So this is your load. It's given PD 100 megawatts. Maka your X here is 100 minus X. Here is alpha. Okay. Yang ni baru tolak. Saya sebenarnya kan. So at G1, ni G1, ni G2. Alpha over X equals to 0.04 divided by 60. So alpha equals to 0.04 over 60x. First equation. At G2. So sekarang ni you nak paksi yang bawah ni kan. Maka dia ialah yang ni 1 point. Beza dia 0.01. Betul tak? So dia ialah alpha minus 0.01 baru dapat paksi Y ni. Divide by 60 ya, sama juga. Okay, ni equation number 2. Cuba buat. So for equation 1 masuk equation number 2. Masukkan kat sini, you akan dapat 0.04. Oh silap, ni alpha minus 0.01 divide by 100 minus x. Ni 100 minus x. Silap. 100 minus x equals to 0.04 divide by 60. So 0.04 over 60x minus 0.01 darab dengan 60 sama dengan 100 tolak x darab dengan 0.04. So cari x. Kira your x. Apa dapat? Berapa dapat? 57.5. Betul lah? Saya malah nak check. So your X 57.5 megawatts. So you punya ni ialah G1. So G2 100 tolak 57.5 lah. So berapa? 42.5 megawatts. Betul tak? Okay, and then kita akan cari you punya common frequency tengah-tengah ni.
So, maksud dia 57 ni masuk kat dekat dalam ni, cari alpha. So your alpha equals to 0.04 darab dengan 57.5 bagi 60 megawatt. So dapat apa? Berapa alpha? Berapa dapat alpha? 0.0383. Kosong. 0.0383 per unit. Okay. So itu alpha, jangan tersilap. Itu alpha ni, Maka kalau kita nak cari common frequency dia ialah, so common frequency dia 1.04 tolak 0.0383. 0383. So dapat berapa? Berapa dapat? 1.0017. 1.0 017. 0017 Ha. darab 50 Hz. Berapa dapat? 50.085. 5.085 Hz. Okay. So maknanya sekarang ni dia suruh cari load saja kan, tapi tak apa, dia jawab terus. So pada generator ni, dua-dua generator yang mempunyai karakteristik 4% loops and 3% loops, masing-masing kapasiti 60 MW. Bila 100 MW dikenakan, so generator 1 akan menghasilkan 57.5 MW pada frekuensi yang sama, maknanya pada frekuensi 50.085 Hz. Okay, sekarang ni dan generator 2 menghasilkan 42.5 MW. Okay, itu soalan yang pertama. Okay, sekarang soalan kedua, kita nak cuba buat supaya generator 1 ni, apa yang boleh kita buat supaya generator 1 ni menghasilkan 50 MW. Sebab load sekarang 100. Kalau bagi 2, 50-50. Maknanya dua-dua menghasilkan output yang sama lah. Maknanya beban dikongsi bersama. So apa yang boleh kita buat? Dia suruh cari the speed changer of generator 1, satu ni, is adjusted so that 100 MW is equally shared. Maknanya sekarang ni current condition dia supply 57.5 MW. Betul tak? So maknanya sekarang ni dia nak bagi 7.5 MW ni pada generator 2. Dia suruh calculate the output for the rated speed, its frequency at no load and the change to be made in the speed changer. So maksud dia apa? Sekarang ni pada waktu sekarang ni, pada frekuensi yang ini, okay, load dia ialah 57.5. So apa yang boleh kita buat?
you boleh turunkan you punya speed changer ni ke bawah supaya dia akan dapat new power kan. So kat sini akan jadi 50 lah. Supaya dia akan dapat sini 50 megawatts. So soalan ni sebenarnya dia ada seterusnya. Soalan 3. Soalan 3, apa pula yang berlaku pada generator 2? Generator 2 you kena naik atas lah. Sekarang ni dia dapat 47.5 kan kat sini. Maknanya nak dapat 50, 7.5 ni dia kena naikkan ke atas. So dia akan dapat new value lah. So sekarang ni soalan dia ialah the output generator dekat rated speed. You nak kena cari power yang baru kat sini, frekuensi, no load and the change to be made. Change to be made maknanya speed changer ni you kena ke bawah kan. Okay. Ya, saya akan cari soalan ni. So okay, so better you lukis balik lah, you lukis semula. Lukis semula. Supaya you tak ni lah. Soalan dia sekarang ni nak cari dekat part C ni berapa F new dia dan juga dekat part CX ni berapa PG new dia. Ni soalan ni. What you need to do dah tahu dah, kita turunkan kita punya speed changer ni. Okay, so sekarang ni kita lukis balik gambar tadi. Sebab sketch ni ada markah. Jangan tak sketch memang tak dapat jawapan lah. So 1.04 kita buat sebelah je. Sebab kita nak tengok G1 kan. 60. Kat sini 1.04, sini 60. Pada keadaan sekarang ni dia beroperasi sini 57.5 megawatts. Betul tak? Okay. So apa yang perlu kita buat ialah kita turunkan dia punya speed changer dia supaya dia dapat 50 lah. Tu sini ialah 50. Soalan dia kita nak cari yang ini PG new dan ini F new. Okay, boleh. So jawapan dia ialah kita turunkan speed changer. Speed changer kita turunkan supaya power akan dapat 50. So apa yang perlu kita cari sekarang, karakteristik dia maintain, maknanya slope dia maintain, cuma kita nak cari F new dan juga PG new. Okay, so kita boleh guna konsep yang sama. Segitiga yang ini sama dengan segitiga yang ni lah. Kan? Belajar dulu kan? Segitiga tu kecil pun, walau macam mana pun, keceriaan dia sama. Betul tak? So katalah kita bagi nama alpha new lah. Ni alpha new. Okay. Okay, so sekarang ni kita tahu kita punya segitiga kecil ni alpha new bahagikan dengan 50 kan, kapasiti X segitiga ni 50 megawatts. Dia mesti sama dengan yang besar ni lah, sama 0.04 bahagi dengan 60 megawatts. So kat sini you boleh dapat alpha new 0.04 bahagi 60 darab 50. So berapa dapat? Berapa dapat? 0.0333. Okay, dia dapat 0.0333. So sekarang ni kita tahu dah kat sini kat common.
common dia kan. Inilah FC yang kita cari tadi atas tu. FC kita 1.0017, betul tak? FC kita tadi 1.0017. Maka frekuensi new ni, F new kita ialah 1.0017 tambah alpha new 0.0333. 0.0333. So berapa? 1.035. 1.035. Betul? Dia mesti bawah daripada 4% lah. Betul lah? So ni lah dia punya ni. Darat dengan 50 Hz. Betul tak? Sebab dia nak frekuensi. Tapi kalau jawapan dalam 1.035 per unit pun betul lah. Okay, it's frekuensi. So bila kira darat 50 dapat Hz. Jawapan dalam Hz. Okay, itu dah solve yang ni. Sekarang ni kita nak cari dia punya PG new. Okay, so PG new ialah sebab part C sini, part C X kosong, part C Y 1 kan. So ini adalah 1.035. Betul? So dia boleh cari dia sebagai 1.035 tolak 1 akan dapat 0.035. Yang ni bahagikan dengan PG new. Sama lah dua-dua ni. Dia boleh pakai mana-mana. Pakai yang ni asal pun tak apa sebab dia konsep yang sama kan. So boleh pakai 0.04 bagi 60. So dia akan dapat PG new, iaitu 0.035 darat 60 bahagi 0.04. Berapa dapat? Dia mesti kurang daripada 60 lah sebab dia kat bawah tu. Berapa dapat? 52.5. 52.5, okey. So itu jawapan dia. 52.5 megawatt. Okey. So itu jawapan dia. Calculate the output unit 1 at rated speed. Maknanya kat situ lah. Pada rated kan berapa PG new dan frekuensi dia berapa. So itu isu dia jawapan dia. So kalau you kira tiba-tiba dapat lebih 60 salah lah. Sebab kita nak yang kat sini dengan yang kat sini. Boleh? Ni soalan test ke soalan mana? Soalan test. Biasa keluar soalan ni. Oh, bukan kena dapat 50 tepat lah. Dia tak dapat. 50 tu memang 50. Sekarang ni kita nak tengok dia punya cut off kat sini. Dia kan kita turunkan speeder gear kita. Kita nak tengok value baru dia yang menghasilkan 50 megawatt lah. Sini memang 50 megawatt. 50 megawatt ni output yang dia bagi. Sekarang ni kita nak tengok dia punya cut off ataupun dekat rated ni berapa PG ni dia. Ini soalan ni. Kita dah adjust kan. Soalan asal kita dapat 57.5. Sekarang ni kita nak bagi dia produce 50 je. Maknanya kita turunkan speed gear supaya dia dapat 50, tapi kita nak cari berapa ni value ni dan juga berapa frekuensi. Soalan seterusnya, mungkin soalan quiz kot atau soalan final. Dekat generator 2 apa kita buat? Supaya bila 100 megawatt, G1 bagi 50, G2 bagi 50. So kalau yang ini soalan seterusnya saya dah tunjuk lah. Maknanya kat sini you naikkan you punya speed gear ke atas. Sebab daripada 47.5 ni kita perlukan 7.5 je lagi. So soalan yang seterusnya sama juga. Berapakah dia punya cut off kat atas ni, frekuensi dan juga yang ni bila you kira mesti dia akan dapat lebih 60 megawatt lah. Sebab dia kat atas. You naikkan you punya speed gear. Okay, so that's why cara generator tu kita bila dia common busbar ataupun dia ada mempunyai karakteristik yang sama. Dia punya walaupun group dia lain,
So itulah konsep how we allocate the power when the load is given to the generators. Okay, that's why kita kata ini cara kita control the real power. Okay, boleh ya? So ini contoh, saya dah tunjuk dah semua soalan-soalan, contoh-contoh soalan yang biasa keluar exam. Ini salah satunya. Dan juga yang sebelum tu. Yang tadi tu soalan quick, ni soalan trik. Biasa student dia confuse. Buat kira lebih ni, memang. Okay. Okay, so boleh ya? Sir, Yep. boleh tak tunjuk cara untuk G2 tadi? Sama je. Dia naikkan ke atas je lah. So yang equation pun dia alpha tolak dengan Tak lah. ke? Tengok konsep, tengok keadaan. Sekarang ni alpha ni kan. Dia dekat common frequency ni maintain. Cuma sekarang ni dekat atas. Dekat atas kat sini, katalah kat atas sini. Sini 60 kan. 60 yang asal. Dia naikkan 60. So alpha ni dah lain lah. Alpha tu lah dia bagi. Tapi konsep segitiga tu terpakai. Sebab kecenderungan dia sama. Okay. Cuba buat lah. Ada tunjuk contoh saya. Tak cuba tak tahu. Okay. Boleh. So kita proceed pada nota. Kita cuba habiskan sebahagiannya. And then minggu besok kita cuba masuk Thailand. Sebab Thailand tak masuk ini. Okay. Okay, and then we move to model. Saya dah lama tak keluar soalan yang ni. Soalan ni dulu masa saya ngajar saya keluar soalan ni. Sebab dia banyak main-main dengan Newton. Dia kena main balik dengan Laplace semua. Ingat Laplace? Ingat tak Laplace? Bila main dengan control system kan, main dengan Laplace. Dia kena block diagram dan sebagainya. Yang itu kita akan tengok nanti detail lah. So kita ada, we have generator models, we have load models. Okay, so ni generator model lah. Okay, generator model, as we know basically kita dengan mechanical tak dapat dibezakan. Ini sentiasa bekerjasama. That's why kadang-kadang dalam company dia minta MNE. Okay, so maknanya even though you are electrical engineer but you need to know something about the mechanical engineering. Similar with the mechanical engineer, diorang pun belajar juga electrical kan. So diorang kena belajar juga teori tak. Saya pun dulu belajar thermodynamics. You all saya tak tahu. Belajar thermodynamics. Kita killer subjek kat mechanical lah. Saya ingat dulu saya belajar thermodynamics. 2 orang lecturer. Sebab itu subjek yang kita orang patut tahu surface je. So satu lecturer akan ngajar setengah sem and then test. Lepas tu dia balik. Next separuh sem lagi lecturer lain pula dia ngajar separuh lagi and then final subjek dia topik dia je. So kita orang boleh study simple lah, tapi memang dia bagi senang, soalan senang lah sebab you all tak payah terlalu detail macam tu lah. Okay, so we have mechanical energy that turbine, we have Tmac. Biasanya Tmac ni T-elect ni dia akan cuba they contradict each other. Okay, and then we have generator to produce the electrical energy. Okay. So Tmac basically mechanical torque, T-elect electrical torque. Okay, act to increase the rotational speed, T-act slow down. When they are in equal magnitude, so our omega will be constant. Okay, steady state condition lah. When the electrical load is increased, maknanya T-elect kita lagi larger, maka entire rotating system will begin to slow down. And then biasanya dia akan cuba make sure that kita punya rotational speed ni dia relate with the frequency lah. So kita cuba maintain dia punya frequency. So that's why biasanya Mach ni dia akan cuba increase balik the mechanical torque supaya dia dapat rotational speed ni at the constant, supaya maknanya sistem tu akan speed up, make sure that the steady state condition. Since we damage to let the equipment slow down too far, something must be done to increase the mechanical torque, so to restore the equilibrium. Okay, and then tu dah akan berlaku lah. So katakanlah yang sekarang ni kita bila load increase, kalau bila load decrease, maknanya mechanical torque akan jadi laju kan. So nanti dia akan cuba dia ada valve dia supaya slow down balik, supaya dapat equilibrium balik.
Ni contoh itu kan. So kita ada definition. Ni standard lah. Omega, alpha, phase dan sebagainya. Yang penting ada angular momentum of machine M, and then ada initial. And then we have P elect, P mac. Inilah. Yang ni boleh baca sendiri kot. So maknanya biasanya kita boleh modelkan generator model kita dalam bentuk macam ni. Tadi yang kita katakan bila electrical ni sebagai biasanya di slow down, so dia, tanda dia negatif. Mechanical akan plus. So this is data P mac. Ni belajar kan block diagram dekat control system. And then kita punya value dalam block diagram ni ialah 1/ms. S ni you punya dalam frekuensi domain. That's why you pakai Laplace. So saya malah nak secara detail, you boleh cubalah. You baca. You boleh pakai Laplace, ingat Laplace? Laplace. Saya pun tak ingat. Saya cuba kurangkan control element saya. Sebab saya memang daripada dulu saya kurang gemar soalan-soalan berkenaan dengan control ni. So saya tak buat control. Okay, and then kita ada load model. Kita ada various of electrical device. Okay, kita ada non-frequency sensitive load change, delta PL. Kalau ada frequency sensitive load change, delta PL dalam kurungan ada frequency. Ni notation ni. Ini contoh purely resistive loads. Ni maknanya tak berlaku lah zaman sekarang ni. Biasa kita akan ada motor lah, kita punya loads kan. Motor yang this one. So ni kita punya relationship between the change in load due to the change in frequency. So panggil nama D je. Okay. D delta omega, and then jadikan dia tajuk dia ialah dPL over d omega. So dekat frekuensi tadi ni, dekat sini you boleh derive lah. You akan dapat delta P elect sama dengan delta PL plus delta PL frekuensi. Ni yang frekuensi sensitif lah. Sebenarnya sekarang ni you punya load ni yang purely resistive, dan yang ini ada biasa motor lah. Okay, yang mana D ialah kita panggil load damping constant. So biasanya dia akan jadi macam ni, ada feedback. So load model kita ada 1/ms. Kalau you belajar dekat control system, ingat kan, nak hilangkan feedback ni, dia nak hilangkan feedback value ni, dia masuk dalam ni, dia ada cara dia, ingat. Nak cross benda lah ni pun ada konsep dia kan. Ingat balik tak control system? You belajar kan control? Belajar. Ingat balik lah. Tapi saya tak apa, kita akan tengok detail masa kita nak derive dekat apa ni, tie line. So bila you nak hilangkan swap ni ataupun feedback ni, dia akan masuk dalam ni, dia akan jadi 1/ms plus D. Okay. So this is block diagram, rotating mass and load seen by prime mover output. So the system block diagram including the effect of load damping. Okay, in the absence of speed governor, the system respond to load change determined by initial constant and damping constant. Itu je lah. Yang ni boleh tengok dalam nota saya lah. Bila saya kata gini maknanya tak masuk je. Dan kita ada prime mover. Nota ni sebenarnya disusun ikut generator and then load and then ada prime mover. Prime mover dia ada ni komponen yang dekat depan lah, sebelum PMAC. Ingat tadi kan kita punya gambar ada PMAC kan, so kat depan ni ada prime mover, PMAC punya komponen ataupun block diagram. Okay, so dia ada satu block diagram nama 1/1 plus STCH, changing time constant ni. Ni ialah untuk prime mover steam turbine or hydro turbine lah. Okay, and then dia ada valve untuk buka. Kalau load increase, dia boleh buka supaya mechanical torque akan jadi besar. Kalau load makin kurang, sistem akan jadi laju, so dia akan tutup valve supaya mechanical torque akan jadi kurang, supaya dapat equilibrium tadi lah. Okay, this is the simple prime mover model. Okay, ini komponen yang kita discuss tadi. Okay, ini ialah termasuk prime mover.
So nama dia prime mover generator load model. Okay. Start dengan generator model tadi 1 over ms tadi, and then kita ada load 1 over ms plus d, and then kita ada tambah prime mover model. So dia dapat yang ni ya. Next, kita ada governor model. Biasa kita pakai isochronous lah. Ni ialah dekat dalam prime mover lah. Okay, sekarang ni tak pakai lah. Sekarang ni kita pakai electronics to control. So this one is the conventional punya. Okay, so yang ini you tengok kita ada speed measurement device. So kita punya frekuensi. Remember yang saya kata that's why kita belajar real power control, kita control frekuensi. Sama juga kita control real power kan. So that's why related to the frequency. So dia ada swap kat sini, dia ada ni K ni you punya gain lah. To do the integral, and then plus dia akan open valve, minus dia akan close valve. You punya steam valve, ni prime mover, rotating shaft dan sebagainya. Okay. So bila ada reference, ni reference punya ni, omega reference. So bila laju, tengok lah, dia kena kurang supaya bila laju, dia dah negatif 1, dia akan jadi negatif, supaya negatif ni akan close. Bila slow, negatif dia akan positif. Slow dia akan negatif kan value dia. Negatif dan negatif positif, so dia indication dia positif, dia akan open valve supaya tambah lagi steam, supaya prime mover akan jadi laju. Itulah konsep dia. Okay, ni saya boleh ni, and then kalau kita letak feedback, okay, control ni dia suka benda tu kan, saya kurang sikit. So and then you ada load reference set point, so you letak R, dia panggil drop feedback, so dalam ni balik. So dia tambah lagi drop block model. So macam-macam boleh tambah lah. So akhirnya ni macam saya kata kan, you boleh buat simplification kan, ingat you belajar dulu kan. Saya pun tak ingat dah, lama dah. Bila ada R ni macam mana nak bagi equation ni jadi simplified. Tak simplified pun sebenarnya, tapi you boleh simplify the summing point ni, box sini dan sebagainya kan. 1 over R dan itulah governor with group model. So yang ni saya quite, kalau saya skip ni maknanya bukan tak penting, cuma tak masuk exam lah. Boleh gitu. Okay, and then ni contoh effects kalau ada droop dengan tak ada droop lah. So yang ini kita punya sistem with the governor model. Tadi kita tengok prime mover, lepas tu kita ada governor. So kita ada feedback belakang supaya dia boleh tengok pada load reference set point sini. Okay, so this one P, and because this is the mechanical part, so this one is data Pmax. Asal tadi data Pmax, data PL ataupun P electrical, and then you punya load dan generator kan. Sekarang ni feedback. So daripada sini sebenarnya you boleh derive to get data omega. Data PL ni maksudnya PL ni changes of load changes of load. Divide by 1 over R1 plus 1 over R2 plus, kalau ada banyak feedback and then plus D. Kata ada banyak lagi feedback. Okay. Okay, I think that's all for today. Besok kita akan tengok tie line lah. Tie line ni macam mana kita derive. Soalan selepas ada soalan derive. Kalau power tu daripada area 1 to area 2, tengok ni sebenarnya the combine of these two things lah. This one, bila ada ni satu area, kalau ada dua area kan dia sama macam ni. Ni governor 1, governor, prime mover, data Pmax, data PL, and then you ada data P tie kat sini. Ni ada tie line kat sini. So yang ni komponen yang sama tapi di area yang lain. Okay, contoh. So you ada dua area. So ni adalah tie line dia. So kita tengok tie line ni esok. Okay, ada soalan? Kelas?
ada sir. Okay, kalau tak ada kita stop. So harap hopefully you dapat apa yang kita belajar ini berkenaan dengan how we kalau berpunya apa soalan tu, dia kalau group tu sama dia tak banyak, dia tak ada tak ada problem sangat dia akan dapat, melainkan dia punya capacity tu lain, so dia akan dapat kecurangan yang lain kan. So kalau macam tadi lah soalan dia akan berkait dapat yang tu je lah. Kalau bila you buat calculation tu dapat load difference, so kalau load kita nak bagi sama, apa yang kita buat, kita satu sama ada kita naikkan kita punya speed changer ataupun kita turunkan, itu je. Dan kita tengok tadi yang model-model tu yang mana kita akan apply pada Thailand esok. Okey, ada soalan? Sir, Yup. nak tanya pasal projek boleh? Boleh, kejap aja saya charger je. Kira. Tanya. Apa ni, kalau kita guna mana-mana method pun apa ni, jawapan dia akan dapat sama kan? Tak semestinya. Tak semestinya dah. Okay, tu je. Tak semestinya, that's why you kena buat analisis. Okay, thank you sir. Okay ya. Tak ada soalan Kalau tak ada soalan, kita stop kat sini. Esok kita akan buat Thailand dan kita cuba habiskan esok lah untuk chapter 4. Jalan sikit je. Kontrol ni biasa kita tak detail. Tak apa, kita akan tengok Thailand dan juga contoh-contoh soalan-soalan yang pernah keluar sen lepas. Mungkin keluar balik. Okay, maknanya so saya boleh bagi assignment 2 calculation lah. Assignment 2 banyak soalan dia sebab dia kena tulis tangan dan you kena scan lah. Saya lepas rasa sama je kot dengan saya lepas punya. Bila assignment ni saya tak tanda semua, saya akan pilih soalan yang biasa. Ni tak banyak saya lepas ni. 7 soalan ni. Saya pernah bagi 20 soalan. Saya akan pick up. Ni maknanya contoh-contoh soalan, jawapan ada bagi. Cuba buat lah. Saya akan bagi ni assignment. Dia kena submit nanti. Saya akan pick up satu soalan. Biasanya assignment ni memang majority kena dapat full marks lah. Okay, ini saya rasa saya tanda semua sebab ni 7 soalan je. Saya pernah bagi assignment individu. Ni write up malah lah. Ni untuk strengthen you punya understanding lah. Contoh ni kot. Satu. Sama kak. Ada lama-lama ni. Saya bagi 20 soalan. Tapi saya tahu dah you memang you boleh discuss kan. Tak apalah, tengok nanti macam mana. Okay, so saya akan upload nanti assignment tu. Saya akan bagi masa sampai hujung semester lah kot. So yang tinggal sekarang ni kita punya assignment saya akan bagi hari ni atau esok. Quiz kita akan cover esok. And then quiz dan juga file test. Itu je. You punya quiz satu saya tak sempat nak tanda. Nanti saya akan tanda. Quiz 2 semua dapat kan? So test semua dapat. So quiz 1 saya tak tanda sebab saya tu ada bagi peluang kan untuk orang buat correction ni tu kan. Okay, so tengok sebab kalam ada yang tak start ni. Okay, ni project. Okay, I think that's all for today. Thank you for attention. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sir. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir.